Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia ni, saya nak mulakan video ni dengan sambunglah video kajian hadis 40 Imam Nawawi. Last saya tengok video hadis yang ke-11. So dekat sini saya nak tukar saya punya silibus bacaan hadis 40 ini daripada Kementerian Pendidikan. So saya nak tukar daripada PDF yang sebelum ni kepada PDF yang ni lah, supaya dia punya pengajian saya ni dapat lebih samalah dengan Kementerian Pendidikan punya pengajaran. Ni saya download daripada internet saja. Dah lama dah juga, dalam bulan berapa ni, 3 bulan lepas kot. Okay, saya dah lama dah tak buat video, so better saya start baliklah buat video. Habiskan sampai 40 hadis. Ini semua pendahuluan, semua kita boleh skip lah. Okay, we go straight to hadis nombor 11 kan. Ini semua boleh skip lah. Sekejap, ni hadis nombor berapa? Hadis nombor 3, okay. Dia tak ada ni tak ada bookmark. Nombor 12 mesti ada dia punya table of content. Aduh, ni. So kita nak pergi ke hadis nombor 11. Nombor 12 lah. Saya tu dah 11. So page 56, kita pergi page 56, ni page 5, 32, 37, kat dah 56. Okey, hadis nombor 12, meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Alamak. Kita baca tajuk saja kita dah tahu, tapi tak apa, ramai yang kita membuat perkara yang tak berfaedah. Kita baca, masuk je lah terus. Terjemahan daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara keindahan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan dirinya. Hadis Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan imam yang lain. Saya tak perlu nak menghuraikan banyak sangat, sebab kat sini dia dah ada penghuraian hadis. Saya lebih sukalah penghuraian hadis dengan daripada silibus daripada Kementerian Pendidikan ni. Rasanya dia lebih bertepatan dengan maksud hadis dan dengan bertepatan dengan penghuraian daripada ulama yang sebelum ni lah. Sebab ni dibuat daripada ustaz-ustaz yang bertauliah dan banyak belajar ilmu hadis lah. Okay, kita start. Hadis ini mengingatkan kita agar melakukan perkara yang bermanfaat dalam kehidupan sebagai bekalan di akhirat. Kita boleh saja nak highlight sikit. Perkara yang bermanfaat, melakukan perkara yang bermanfaat sebagai bekalan di akhirat. Okey. Hadis ini telah disebut oleh ulama sebagai hadis yang menghimpunkan nilai ajaran Islam.
menghimpunkan nilai ajaran Islam. So nilai ajaran Islam tu ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Okay, hadis ini menjadi sumber dalil yang menunjukkan larangan terhadap seseorang Muslim daripada melakukan perkara sia-sia. Okay, nanti kalau kita dapat bagi contoh, kita bagi contoh lah. Ada satu contoh yang saya dapat tengok daripada video Dr. Mazhar. Dia cakap memang benda tu tak bermanfaat lah. Jadi tak perlulah kita nak tengok video-video dekat TikTok, dekat YouTube pasal perkara tu. Kita go on. Penekanan meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah atau manfaat, antaranya menjaga lisan daripada kata-kata yang melalaikan. Okay, antaranya ialah menjaga lisan daripada kata-kata yang melalaikan. Ni yang dia punya key point, dia melalaikan. Okay, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, banyakkan beramal dan kurangkan bercakap kecuali perkara yang perlu saja. Ini mungkin ada kena-mengena dengan tasawuf lah kot. Mana kita nak letak box, check box, text box. Tasawuf. Okay. Ajaran tasawuf lah, okay. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Nisa ayat 114. Saya nak baca ni banyak fail, nanti saya punya tajwid apa semua, jadi saya baca terjemahan sajalah. Saya boleh baca sikit-sikit. Bismillah. La khaira fi kasirin kasirin min najwahum, something like that lah. Okay. Terjemahan, tiada kebaikan daripada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Ini ayat Quran. Tiada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Saya just nak highlightkan a few points lah kat sini. Saya first time baca, so saya masih nak kena study dulu dia punya key points lah. Tiada kebaikan kecuali bisikan orang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan antara manusia. Dan ada penambahan lagi tu, sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. So dapat pahala buat kebaikan, menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, mendamaikan antara manusia. Menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat kebaikan, menyuruh mendamaikan antara manusia. Okeylah. Sedekah, berbuat baik, mendamaikan. Okey, kita sambung. Perkataan berbisik-bisik yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini memberi maksud berkata-kata yang tiada manfaat kecuali perkataan yang mendatangkan faedah.
Nanti saya nak tengok apa tu dia punya tafsiran hadis ni dapat daripada mana. Diceritakan dalam kitab Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam bahawa Luqman Al-Hakim pernah menasihati seorang lelaki tentang Al-Hikmah, kebijaksanaan, iaitu perkara benar dan banyak mendiamkan diri daripada perkara yang tiada manfaat pada diriku. So, kebijaksanaan itu ialah berkata benar dan banyak mendiamkan diri daripada perkara yang tidak manfaat pada diriku. Okey. So, very short and simple saja dia punya huraian hadis. So, ada pengajaran lagi kat sini. Sentiasa muhasabah diri terhadap amalan harian. Seorang Muslim seharusnya mengutamakan dirinya dengan urusan diri sendiri dan tidak campur tangan dalam urusan orang lain melainkan yang dibenarkan oleh Islam. Muhasabah diri ni macam reflection lah. Tengok balik apa yang kita buat, amalan harian kita. Okey, saya nak tambah sikit lah sebab saya pun ada saya punya own idea kat sini. Sebab selalu macam ni pun saya tengok, saya buat video pasal hadis 40 hadis saja, tapi tak menekankan tentang ayat Al-Quran lah. This is also very important sebab ilmu yang kita dapat ni ilmu datang daripada Allah. So Allah dah berikan ilmunya dalam Al-Quran. So it's very important to tengok, baca Al-Quran dan fahamkan maksud-maksud Al-Quran lah. Important to also important bukan also lah, to also read Quran and learn. Kenapa aku tulis English pula ni? Important to penting juga untuk baca Quran. Saya tulis tangan kiri. Penting juga untuk baca Quran. Penting juga untuk baca Quran dan fahami maksud okey, boleh naikkan ni. Ini boleh kecilkan dia punya size sikit. 9. Betul lah. Okey. Penting juga untuk baca Quran dan fahami maksudnya dengan tafsir muktabar seperti tafsir Ibnu Katsir. Saya ada tafsir Ibnu Katsir dalam handphone saya. Saya download sajalah. It's very good. Tafsir Ibnu Katsir very good sebab dia ada menunjukkan
dari cerita yang tambahan yang kita tak tahu daripada ulama'-ulama' daripada sahabat yang sebelum ni. Sahabat dah explain dalam berkenaan berkenaan ayat tu, macam daripada Ibnu Mas'ud ke, daripada orang-orang lain, sahabat Nabi yang lain ke, ataupun ulama' yang lain ke. Lepas tu dalam tafsir tu pun ada juga bagi hadis-hadis Nabi. So hadis yang berkaitan dengan ayat tu lah. So it's very good. Nanti kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang menarik, saya akan juga postkan juga dalam video. Sebab ayat tu menarik lah, saya nak share dengan orang lain lah. Bukan saja saya nak share hadis, saya rasa penting juga untuk share ayat Al-Quran, which is actually number one is the ayat Quran. So number two hadis. Sebenarnya dia saling saling menguatkan antara satu sama lain lah. Sebab Al-Quran tu kalam Allah yang Allah arahkan daripada Al-Quran. So Nabi ikut daripada ayat tu, Nabi mencontohkan. So that's why hadis tu yang menunjukkan how to apply the ayat Al-Quran tu. Okay, next kita sambung. Seorang Muslim seharusnya mengutamakan dirinya dengan urusan diri sendiri dan tidak campur tangan dalam urusan orang lain melainkan yang dibenarkan oleh Islam. Seorang Muslim sentiasa mengisi ruang waktu dengan mempelajari ilmu dan kemahiran baharu yang memberi manfaat. Sekejap macam panjang kat ni. Page 99. Oh, dah nak habis dah. Agak panjang lagi. Agak panjang, orang dah boring. Dalam budak-budak lagi lah. Okey, sambung lagi penghayatan. Kenapa dia ada banyak sangat? Penghuraian hadis. Lepas tu pengajaran. Lepas tu nak menghayati lah pengajaran tu. Okey lah. Murid hendaklah berusaha meninggalkan perkara yang sia-sia dan tiada kaitan dengan dirinya, seperti berlebih-lebihan dengan media sosial. Senang je ni. Main game pun salah satu daripada perkara yang sia-sia lah. Main sikit-sikit okey, tapi jangan lebih-lebih lah, sebab dia akan mendatangkan sia-sia lah. Baik melakukan benda yang lebih bermanfaat daripada bermain game berjam-jam kan, buang masa. Okey, sambung. Murid yang baik sentiasa mengamalkan pengurusan masa yang berhemah. Okey. Murid hendaklah menjaga tutur kata agar dapat mewujudkan suasana harmoni di sekolah, seterusnya dapat melahirkan kemuliaan insan. Ni penting juga ni. Budak-budak sekarang, dia punya perkataan dia ada yang tak berapa bagus lah. Jaga perkataan. Mencela maki lah. Dia budak-budak ni, dia sebenarnya ikut mak bapak juga. Kalau mak bapak pun perangai macam tu, perkataan-perkataan yang keluar daripada mak bapak tak bagus, budak-budak pun akan ikut juga. Lagi satu ialah budak-budak punya, dia punya rakan sebaya lah, pengaruh rakan sebaya lah. Kalau kawan-kawan dia pun, perkataan dia pun tak bagus, so anak kita pun akan terikut-ikut juga dengan cara perkataan mereka,
perangai mereka, kawan-kawan dia jugalah. So penting juga untuk jaga anak-anak punya kawan-kawan. Kita kena, apa nama nak cakap tu, kena perhatikan lah mereka berkawan dengan siapa. Make sure dia tak terpengaruh dengan kawan-kawan yang tidak baik lah. The best is dapatkan mereka dengan kawan-kawan yang baik, mungkin dengan keluarga family yang baik. So kita, bila family tu baik, kita kenal mereka baik, anak mereka pun baik, so anak kita pun dapat pengaruh yang baik daripada kawan dengan kawan yang baik tu. Itu yang penting. That's why friends is important jugalah. Dia punya pengaruh kawan tu. Fokus nilai, ihsan, hormat, cadangan aktiviti, pengucapan awam, pengurusan masa, forum. Ni untuk pengajar kot. So next one will be hadis nombor 13. So kita sampai di sini saja. Kita sambung lagi video hadis ke-13 di masa yang akan datang. Menyukai kebaikan sesama Muslim tanda kesempurnaan iman. That's good. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.